أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana kita masih lagi diberi izin, diberi peluang, diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan nikmat taufik dan juga hidayah yang menggerakkan kaki kita ke rumah Allah, yang insya-Allah dengannya kita mendapat keberkatan dalam hidup kita, keberkatan dalam keluarga kita, keberkatan daripada usaha kita, begitu juga usia kita, yang akan menjadikan kita ini di antara mereka yang ada kedudukan tinggi di sisi Allah, insya-Allah. Kita masuk pada muka surat 1294, Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i jilid yang ke-6. Sudah masuk tajuk riba, yang mana menjadi satu keutamaan untuk kita mempelajarinya. Telah saya sebut kenapa saya pilih tajuk jilid yang ke-6 terus bab muamalah, kerana ianya berkait dengan kehidupan kita seharian. Dan tajuk kita pula ini tajuk yang besar sebenarnya. Fardu ain kita mempelajarinya supaya kita ini tidak terlibat dengan riba. Yang mana kita dah masuk berkait panduan faktor-faktor yang menghalang persamaan. Jadi kita sebenarnya dekat hujung dah tajuk riba berkait dengan barang tukar barang, barang berunsur riba. Hanya ada beberapa muka surat, lebih kurang 5 muka surat lagi kita akan masuk tajuk riba hutang. Riba hutang yang biasa yang kita dengar, qarad ataupun hutang. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kita buat juga, kita seperti minta izin dengan Allah untuk berperang dengan Allah. Bahawa kalau kita buat juga perkara tersebut. Kat sini nanti kita akan masuk insya-Allah sempat lagi. Sebab dia melibatkan hak Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia melibatkan harta awam, harta orang ramai. Sebab itu bila disebut hak Allah, ulama fiqh dia akan pergi kepada hak orang ramai. Berbeza dengan hak individu, hak manusia. Sebab bila pergi dekat hak Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah hukum-hukum tertentu. Kerana mereka yang beramal dengan riba ini, kesan dia sangat besar kepada masyarakat. Boleh jadi punca kepada naik jatuhnya barang, boleh jadi punca pengangguran, boleh jadi punca orang jadi mandom. Mandom ni maksudnya tidak kreatif dan seumpamanya, sebab untung hantar angin dengan sebab menyediakan duit, lepas tu dapat pulangan balik dengan bunga-bunga sekali. Kita berhabis hak kita baca dulu, iaitu apa yang menghalang persamaan. Sebab apa kita bincang bab riba minggu yang lepas, kita dah sebut bahawa dalam bab riba ni, pertama dia panggil harta yang ada unsur riba. Ini nak
panas sikit je saya ambil, lebih kurang 5 minit. Ada 6 yang telah disetujui oleh ulama, yang mana melibatkan wang, iaitu mata wang, iaitu emas dan perak. Kemudiannya dia pergi kepada barang makanan yang boleh disimpan lama, gandum, barley, tamar. Lepas tu selagi dia pergi dekat petambah rasa makanan ini, iaitu garam. Semuanya boleh disimpan lama. Jadi ada tak barang yang lain yang ada unsur yang sama, maka dikiaskan. Sebab dia ambil illah riba ini, pertama disebut mata wang, kemudian dia sebut makanan uji yang boleh disimpan lama, maka kita kiaskan yang ada dekat kita beras. Ada yang kiaskan dengan asam keping untuk garam tadi, dan gula dan seumpama, sebab dia penambah rasa. Sekali dengan tambah penyakit lah. Barang tu sebenarnya tambahan je, kita tak makan tak apa. Di mulut kita ni rasa lecah. Bila lebih mulalah pergi ulang alik hospital kan. Tapi ayatnya semua barang ni kita dah bincang-bincang. Akhir sekali dia bincang beberapa keadaan panduan bila kita beramal dengan jual beli riba. Hal pertama, barang riba dengan barang riba. Maksudnya barang yang dipanggil harta riba. Contohnya beras dengan gandum, macam mana kaedah dia nak buat tukaran. Saya sebut kali tukar. Tapi kalau beli dengan piti, sesat masalah. Ataupun barang yang berlainan jenis, contohnya garam dengan beras, tak apa berbeza timbangan, tak apa, tapi mesti kena on the spot. Lagi kita jumpa kema lagi. Kema pun dia kena sama jenis. Bukan sama jenis, sama timbangan dia. Sebab kema dia kena sejenis. Ajwa ada ajwa, kema Miami dia tak kira. Miami tukar dengan ajwa, sama timbangan. Dia tak boleh. Kita kawar tu murah sikit kan, tak boleh. Dia mesti kena sama. Nak jalan keluar dia adalah guna duit beli, sesat masalah. Kemudiannya dia pergi kepada barang yang tak ada unsur riba dengan barang ada unsur riba. Contoh, saya bagi contoh yang mudah faham. Motosikal elektrik dengan beras, tukar. Jadi boleh tak? Jawab tak ada masalah, selagi mana dia jadi macam jual beli yang biasa. Kemudian dia pergi, bila bincang persamaan pula, dia bincang pula kerana nak kira sama ni, barang-barang riba ni kerana nak kira sama, maka dia berilah benda yang boleh menghalang jadi sama. Pertama, kesan bakar. Kalau barang tu dibakar, bakar ni kadang tak sama. Jadi dia mesti dengan keadaan yang tidak dibakar. Contoh dia berilah macam mana dibakar, panggang, libat. Sebabnya dia takkan sama, kecuali memang jenis terpaksa bakar. Contoh, pisahkan madu dengan sarang dia, minyak sapi dengan susu, atau emas dan perak dengan bahan campurannya, dengan tujuan mengelak penipuan. Kemudiannya kalau barang tu bercampur pun tak boleh, sekiranya dua benda yang berbeza. Lepas tu persamaan berdasarkan keyakinan, bukan andaian. Maknanya andai sama, tapi bila masa akad tu masing-masing semabur lagi, tak jelas sama tak timbangan ni, tapi pakai ya je dulu. Lepas tu baru cek sama. Walaupun cek sama, tetap tak ambil kira. Dia mesti yakin masa kita buat akad tu. Masa saya mengajar tu, cikgu ada sebut sama macam waktu semayang. Waktu semayang, kalau kita tak yakin masuk lagi, kita mayang tak sah juga, walaupun dah masuk waktu. Kalau dah masuk waktu tu memang tak sah dah. Kita tengok jam pukul 4.30, biasa masuk dah sah ni, kita pun 4.30 masuk ke dak ni, orang mayang dah. Lepas tu kita pun mayang. Maknanya bukan di masjid. Kalau masjid surah ni memang kita tak payah nak takwil dah lah. Kita pun semayang lah rumah. So sudah
Dengan keadaan kita tak yakin itu, maka tak sah juga. Dia kena sah, yakin masuk waktu, yakin menghadap kiblat. Kalau tak ada dua tu, jawab dia tak sah. Sebab tu nak dapat yakin ni, dia sebenarnya dalam bab fiqh ni dia ambil zon. Kita asal belajar bab fiqh waktu masuk solat ni bukan rujuk pada ilmu falak. Dia tengok tanda yang ada di langit. Macam kalau kita ni dah main mendung semua warna, nak ambil kira dah. Hak tu dia kena mahir. Dia kalau kita tak ada jam, asalnya tak wajib pun tengok jam. Tapi kan kita nak dapat yakin. Tengok mendung sepanjang hari, Zuhur dengan Asar tak tahu berapa lama. Jadi yakin ni kita tengok jam lah. Dia akan berpindah pada situ walaupun dia panggil zon, tapi dia ambil dah hukum tersebut. Begitu juga masa kita buat jual beli, buat tukaran barang-barang yang ada unsur riba ni, mesti yakin. Kalau tak yakin, dia boleh berlaku riba. Bila mana tak sama. Kemudian disebut sambungan kita dah, seguni gandum tanpa sukatan. Sedap sikit mic lagi ke atas. Baru tukar ke mana? Ya, baru air tu tekan tak nyala tapi bunyi. Masuk tu. Biasa hot ni dia tarik sikit. Tukar macam ni. Jadi kering, air pula tak ada. Ada air sampai. Kena order kau. Boleh order air tapping, tak ada. Kita sambung. Seguni gandum tanpa sukatan atau timbangan tertentu dengan andaian kedua-dua guni adalah sama, ataupun jual beli 100 gantang gandum dengan seguni gandum. Ruti lagi. Cukup dah dulu. Kita saja biasa. Jadi dengan andaian seguni gandum sama dengan 100 gantang, andaian tersebut tidak dikira tidak sah. Sebab apa? Boleh jadi sarung bunyi tu lari dan seumpama. Hukum ini berpandukan hadis Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ba'i subrati minat tamri la yu'lamu makilatuha bil kailin musamma minat tamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dijual selonggok tamar yang tidak diketahui sukatannya dengan tamar yang diketahui sukatannya. Musamma ni mana yang kita sepakat, yang kita namakan ataupun yang kita sepakat lah, mana tahulah. Jadi tak boleh kita buat jual beli yang demikian. Begitu juga kata Ibnu Mas'ud, setiap perkara yang bercampur halal dan haram, pastilah yang haram mengatasinya. Ini kaedah benarnya, kaedah umum lah. Dia dalam bab lain pun kalau halal campur yang haram, jawab dia haram bila bercampur, melainkan boleh dibezakan. Dia kalau pitih halal, pitih haram, gaul sekali ada tahu awak mana se. Adakah dikira haram lah ke? Tak, contoh kita kalau sekali tengok sungguh lah bila campur duit tu, halal dengan haram tu. Jawab dia, pitih ni dekat ain dia ke dekat nilai dia? Ain tu maksudnya kertas tu ke ataupun dekat nilai dia? Jawab dia dekat nilai. Nilai tu zimmah lah. Maksudnya kita tahu jumlah dia cukup dah, walaupun dia gaul sekali pitih tu. Kenapa? Baru ni pitih ni kan pitih orang kumpul ramai ni. Saya tolong masuk duit hak untuk sumbangan aid for Palestine. Kembar lah PT tu, pergi bank, dia ada tempat kira duit. Saya nak duduk kat duduk jauh sikit sebab duit ni ada debu bekas-bekas orang tangan tu, apa bahaya. Memang ya bila dia kira laju tu,
berdebu lah. Nama kening boleh piti hiung dulu. Oh, nak tak tahu piti tu duduk mana. Tapi nak sebutnya, benda yang kita boleh asingkan macam duit tu, kita pada nilai, bukan pada ain, pada zat benda tu. Maka kalau dah tahu jumlah dia, boleh dia dicabut mengikut jumlah dia sahaja. Berbalik kepada ni, capur yang halal dan haram, maknanya yang boleh kira, yang tak boleh nak kira, kita ambil tak boleh nak dikira. Maksudnya apabila dua perkara berlaku pada satu barangan, yang barangan itu dihalalkan dan satu lagi menyebabkan barangan itu diharamkan, maka diharamkan diambil kira dan tidak dibenarkan jual beli. Langkah berjaga-jaga dan menjauhkan diri daripada perkara yang meragukan. Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tidak wujud, iaitu perbezaan tidak wujud dan boleh menyebabkan jual beli menggunakan buni tadi halal. Dan satu lagi kemungkinan ialah perbezaan itu wujud dan menyebabkan jual beli ini tidak halal. Dengan ini larangan ini akan lebih diutamakan. Ini kaedah umum lah. Dan kalau kita timbang buni dengan 100 gantang, lepas tu kita pun kabar buni ni sama je dengan 100 gantang, sedangkan kita tak timbang buni. Jadi boleh jadi sama, boleh jadi tak sama pada satu barang tadi. Maka bila ada dua kemungkinan tersebut, hak tak sama tu dikira haram, hak sama tu kira halal, campur dua jadi haram lagi. Maksudnya tak boleh buat jual beli tadi. Okay. Kita masuk tajuk ni, tajuk baru sikit, sebab dalam bab setengah kitab fiqh mazhab Hanafi dia letak dalam tajuk yang berbeza. Tapi dalam kitab kita ni, fiqh mazhab Syafi'i kita ni, Al-Fiqh Manhaji ni, dia letak bawah tajuk riba, iaitu baik muzabanah dengan muhaqalah. Baik muzabanah dan muhaqalah ni di satu tajuk. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang mana digunakan dalam bab jual beli yang lain sebagai panduan utama. Hadis ni kalau orang ngaji bab muamalah, dia akan guna semua dalam tajuk-tajuk yang lain. Antara perkara yang tidak dapat dari kemungkinan wujudnya perbezaan dalam jual beli barangan berunsur riba ialah muhaqalah dan muzabanah. Memang masa ngaji dulu apa hadis ni? Sebab apa? Jawab dalam banyak tajuk muamalah. Sebab hadis kait muamalah dalam Sahih Bukhari, Muslim ni tidak banyak. Dia ada hadis-hadis yang banyak juga, cumanya bila pergi kat muasarah ni banyak benda yang dirujuk kepada hadis hasan dan seumpama. Muhaqalah ialah jual beli biji yang masih di dalam kulitnya dengan barangan yang sama secara andaian, iaitu mengandaikan sukatan atau timbangannya yang sama. Maknanya dalam kulit lagi. Kalau kita berah padi tu dalam sarung dia lagi, apa kat takar lagi, lepas tu kita buat andai. Kira kalau orang dulu ada hak segini, hak biasa. Manakala muzabanah ialah jual beli kurma basah, rutab, yang masih berada di atas pokok dengan kurma tamar yang telah dipetik dengan andaian kedua-duanya sama. Begitu juga anggur dan kismis. Dia nak tukar barang, hak bijiring duk bawah dah, dia nak tukar hak ada pohon. Dia andaikan banyak ni sama dengan banyak ni, padahal ada petik lagi. Jadi perkara tersebut sebenarnya mustahil nak sama. Maknanya payah nak sama. Maka nama dua-dua jenis istilah jual beli yang dibuat zaman jahiliyah ini ialah muhaqalah, satu lagi muzabanah. Jual beli muzabanah dan muhaqalah tidak dibenarkan oleh syarak kerana persamaan kedua-dua barangan tidak dapat dipastikan atau persamaannya tidak dapat diperolehi secara meyakinkan.
Ini disebut dalam hadis Bukhari, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muzabanah ay yabi'a samara haitihi in kana nakhlan bitamrin kailan wa in kana karman ay yabi'ahu bizabibin kailan aw kana zar'an ay yabi'ahu bikaidi ta'amin, naha an dzalika kulli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang jual beli muzamanah, iaitu perbuatan seorang jual buah-buahan kebunnya dengan buah tamar yang disuka. Jika kebunnya kebun tamar, jika kebunnya kebun anggur, dia menjual buahnya dengan buah anggur kering yang disuka. Anggur kering yang disuka, zabib. Maknanya dengan semen tukar dengan buah anggur yang ada dekat kebun. Jika kebunnya kebun tanaman gandum atau sebagainya, dia menjual hasilnya dan makanan yang disuka, baginda melarang semua itu. Maknanya apa-apa pun mesti benda yang boleh disuka sama, tanpa ada apa-apa yang menghalang daripada persamaan tersebut. Dia sebenarnya boleh tak kita nak beli seporong pokok? Kalau jual gitu, kan ada orang buat kan. Tapi kalau dia ada, sebab dia akan ada jihad lah. Memang kalau kira timbang, harga lain. Kira sepokok, harga lain. Nak mudah upah air. Nak sesal masalah. Sebenarnya kalau guna PT, tidak timbul isu tukar barang. Tak sesal masalah kalau guna PT, bayar je dia. Araya, ni jenis araya. Araya ni tadi muhaqqalah muzabanah. Ni araya. Araya ni adalah kata jamak bagi ariyah, iaitu pokok yang dibiarkan oleh pemiliknya untuk makanan sendiri. Pokok ini dinamakan demikian kerana ia dipisahkan daripada hukum pokok-pokok lain dalam kebun tersebut. Menurut syarak, araya ialah menjual kurma basah rutab yang masih di atas pokok secara andaian dengan kurma tamar, ataupun menjual anggur secara andaian dengan kismis, dan kadarnya adalah kurang 5 wasak, iaitu bersama dengan lebih kurang 700 kg. Apabila disebut larangan tentang menjual buah kurma basah dengan kurma tamar, ada di kalangan orang ramai yang mahu makan kurma basah atau buah anggur yang dipetik dari pokoknya, sedangkan dia tidak mempunyai pokok kurma atau pokok anggur. Oleh itu syarak memberikan keinginan bagi mereka hendak manusia dan memudahkan mereka. Kesayangan amalan ini banyak dinyatakan dalam hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha bai'ith thamari bit-tamr wa rakhasa fil 'ariyah an tuba'u bi kharsiha ya'kuluha ahluha rutaba. Nabi larang jual beli buah-buahan dengan buah kurma, tetapi baginda memberi kelonggaran pada araya untuk dijual buah rutabnya yang dianggarkan kadarnya dengan buah tamar, supaya pembelinya boleh memakannya dalam bentuk rutab. Hak ni ada pengecualian untuk jual beli araya. Sebabnya ada orang nak makan kurma basah dengan secara andaian kurma juga. Maknanya andaian kurma tamar yang kering dengan kurma yang basah yang ada di pokok secara andaian, tapi khusus untuk bab ini sahaja. Dia dalam hukum fiqh ni, dia kebanyakannya dia ada dipanggil istisna, pengecualian. Jadi pengecualian ni terhad kepada khusus bab tertentu sahaja. Maka disebut di sini kalau jual beli araya maka dibolehkan. Ini dibawa lagi hadis Bukhari dan juga Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
rakhasa fi bai'il araya fi khamsin awsuq aw duna khamsati awsuq. Maknanya ada hak dia. Maknanya pada jual beli araya sebanyak 5 wasak bersama lebih 700 kg. Kalau lebih tak boleh, tapi kalau kurang tak apa, atau kurang daripada 5 wasak. Wasak ni jenis timbangan dia lah, tapi bersamaan lebih kurang 700 kg. Dia sama kalau kita ingat, kita belajar bab jual beli tempahan dulu. Kalau ingat, tempahan ni dia bercanggah dengan jual beli barang tak ada. Barang tak ada lagi, bagi kita tempah kan. Dia nama istisna dan juga guna kaedah istihsan. Dengan adanya dalil daripada Nabi bahawa Nabi benarkan jual beli istisna ataupun jual beli tempahan yang telah kita bincangkan sebelum ini. Cuma dalam bab ni dia ada hak je. Sampai 5 ausak je, 5 wasak je. Lebih tak boleh. Dan dibawa juga hadis yang sama matan dia seperti mana yang kita sebut ini. Semua hadis ini jelas memberikan kemudahan untuk menjual buah kurma basah dengan kurma tamar. Hukum ini boleh dikiaskan anggur dan kismis kerana kedua-dua buah-buahannya adalah harta yang dikenakan zakat dan boleh diandai serta boleh disimpan apabila kering. Jadi hal ini pun terpakai juga pada anggur dan juga kismis. Ini 5 ausak juga terhad kepada perkara tersebut. Okey, seterusnya ni tajuk akhir dah ni. Dia kait tajuk akhir dalam bab riba, harta yang ada unsur riba. Jual beli daging dengan daging, daging dengan haiwan hidup dan haiwan dengan haiwan. Hal ni kita bincang dulu apa yang dikira sejenis. Kambing dengan bibiri dikira sejenis, kuban dan lembu kira sejenis, unta kira sejenis, unta nombor 1, nombor 2 ke tak, semua kira sejenis. Kalau tukar sama-sama jenis mesti sama berat timbangan. Tapi kalau berbeza tak apa beza berat timbangan dia, tapi mestilah sama dan juga mestilah on the spot, mubasyarah dalam majlis akad. Sini dia pergi jual beli daging dengan daging. Kita telah bincangkan sebelum ni daging berbeza jenis mengikut asalnya. Ia boleh dijual dengan daging lain dengan syarat mestilah ada persamaan kadar tunai diterima pada kontrak dimeterai. Jika berlainan jenis, tak apa beza timbang tu, tapi mesti yang dilakukan secara tunai. Macam kita sebut tadi lah. Kita sebenarnya jarang daging tukar dengan daging, betul tak? Tapi boleh jadi kita nak tukar daging biri dengan daging kambing. Boleh jadi kita nak tukar. Bila nak tukar mesti sama. Mesti sama. Kubar dengan lembu pun kena sama timbangan. Dan mestilah mubasyarah, on the spot. Jual beli haiwan dengan haiwan pula. Maknanya lembu hidup tukar dengan lembu hidup. Contoh, berdasarkan perbincangan tadi kita dapat fahami bahawa haiwan tidak termasuk sebagai barangan yang berunsur riba, dan dia bukan dikategorikan makanan secara langsung, dan juga bukan sebagai matuak. Maka haiwan dengan kadar berbeza dibenarkan dari jenis sama atau jenis yang berbeza. Jadi boleh nak jual seekor kambing dengan 2 ekor kambing hidup. Dengan kata lain, dia bukan barang riba. Maknanya kalau hidup, lembu hidup, kubai hidup, kambing biri hidup, kambing biasa ni hidup, maka dibenarkan nak tukar seekor kambing dengan 2 ekor kambing. Tak ada masalah, syarat dia hidup. Sebab dia bukan dikira sebagai barang riba. Dan juga kalau diguna secara tunai ataupun bertangguh. Maksudnya, muri aku hari ni seekor kambing,
Esok aku rata kamu 2 ekor kambing, tak ada masalah, bertangguh pun, sebab dia bukan barang riba. Ini merujuk kepada dalil yang dibawa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya supaya mempersiapkan satu angkatan tentera. Lalu beliau membagikan unta pada para tentera sehingga unta habis. Sedangkan masih ada yang tidak ada haiwan tunggangan. Baginda pun mengatakan supaya mengambil di kalangan unta-unta zakat yang muda. Beliau mengambil seekor unta dengan harga 2 ekor unta secara hutang sehingga tiba masa adanya unta zakat yang baru. Ini ambil dulu, ganti semula 2 ekor unta. Maknanya bertangguh, maknanya boleh bertangguh. Kalau ikut kaedah barang riba mesti ada stok, tapi dia tidak dikira barang riba bila mana dia masih hidup. Tapi kalau daging saja, ia dikira harta ada unsur riba. Begitu juga Imam Nawawi sebut dalam kitab dia Al-Majmu', yang dalam hadis bercara tentang hadis ini. Walau bagaimanapun menurut berhaki hadis ini disokong oleh hadis yang sahih dan menyebut sanad hadis yang sahih tersebut. Jual beli daging dengan haiwan. Ini tajuk lah sebelum masuk tajuk baru, iaitu riba hutang. Tadi daging dengan daging. Yang kedua, haiwan yang hidup dengan haiwan yang hidup. Yang ketiga ni, beli daging dengan haiwan. Jawab dia, tak boleh, tidak dibenarkan. Sama ada daging tersebut jenis sama atau jenis berlainan. Sebenarnya orang toke lembu pun payah nak buat anggaran yang tepat. Dia boleh buat anggaran tukung habis-habis kilo je sama. Sebab dia kata, oh ni berat tulang ni, bukan layak malah. Lembu ni berat tulang ni, maknanya gitulah, timbang berat, belum tentu daging banyak dan seumpama. Kita setiap kali buat mengembang, kadang kita tengok, oh lembu ni kecil, daging sikit. Oh ni lembu ni besar sikit, daging banyak ni. Pas melek tengok orang tu lebih 2 kilo, orang kecil tu. Lagu mana? Rupanya nak tengok isi banyak ke tak, tengok belah belakang ni. Belah belakang kat ekor tu, tengok situ isi banyak ke tidak. Kita tengok dekat peha, dekat baru. Rupanya kita ni bukan ahli. Tapi gitulah. Maknanya nak buat andaya pun susah dengan daging yang telah kita cabut. Sini disebut ni, semua ini tidak dibenarkan sama sekali. Termasuk erti kata daging ialah lemak, urat, hati, paru-paru, buah pinggang, limpa, semua yang boleh dimakan. Cuma fuqaha membenarkan jual beli haiwan dengan kulit yang telah disamak kerana ia tidak kena mengena dengan daging atau sebagainya. Namun demikian, kulit yang belum disamak tidak dibenarkan kerana ia masih dikategorikan sebagai daging. Dan dibawa beberapa dalil lah. Larang jual beli syah bil laham. Syah tu kambing lah, dengan laham. Jangan tukar pula, orang tak nama syah. Syah tu lain eja dia. Ni syatun, kambing. Tu syah tu lain, dia larang ke abad diraja. Takut kita ni salah faham. Hadis diriwayatkan dalam oleh Imam Malik dalam Muwatta dia, disebut secara mursal, bain hayawan bil laham. Hadis ni pun hadis digunakan dalam kitab Muamalah. Sebab apa? Walaupun dia hadis mursal, tapi disebut dalam kitab Muwatta. Kitab Muwatta ni sebelum ada Sahih Bukhari dan Muslim, ulama muktabar semua hafal kitab Muwatta. Bukhari dan Muslim ni main kediam. Jadi disebut dan dijadikan dalil. Implikasi urus niaga berunsur riba
inilah kaedah ni. Jual beli yang membabitkan barangan berunsur riba dengan barangan yang juga berunsur riba dan tidak menepati syarat jual beli, yang boleh menjadikan jual beli tersebut sah dan bukan riba. Contohnya, dua barangan sejenis dan wujud barangan tambahan atau sebagai riba fard, ataupun berlainan jenis yang unsur sama barangan satu hutang dikenai sebagai riba nasi'ah. Apakah hukum bagi kontrak urus niaga ini? Menurut fuqaha, kontrak ini tidak sah dan tidak membabitkan sebarang implikasi, seolah-olah kontrak ini tidak wujud. Kalau buat dah jual beli secara riba ni, jawab dia tak sah. Dia dalam mazhab Hanafi, dia ada dipanggil akad fasid. Fasid ni, fasad ni rosak. Tapi dalam bab riba ni, semua dikira tidak sah. Tidak sah. Cuma dalam bab yang kita sebut sebelum masa dia akad tu, tak tahu timbangan ni. Lepas akad tu, cek-cek sama timbangan ni, itu boleh dikatakan sebagai akad fasid. Yang mana kalau diguna dah barang tu, maka dia kira berlaku dengan keadaan berdosa lah dia, dengan sebab dia buat riba. Tapi berpindah milik harta tersebut. Tapi kalau belum dia guna lagi barang tu, dia kena serah balik, kena pulangkan balik, seperti mana akad tidak sah. Faham tak maksud dia? Sekali lagi saya terang. Contohkan, kita nak tukar kema dengan kema, sekilo dengan sekilo. Tapi masa dia buat tukar tu, masing-masing buat andaian je. Ni sekilo dengan sekilo dah ni tak timbang tu. Sekilo dengan sekilo buat dah rajut pakai yen dah. Lepas selesai akad tu, secara mubasyarah, lepas tu baru dia timbang. Timbang-timbang rupanya sama. Kita dah sebut tadi, bab semayang tadi, masa tak yakin tu tak sah. Kalau ikut kitab kita ni memang tak sah tu. Yang kata lain, kena pulangkan balik seperti mana tak berlaku jual beli. Cuma dalam mazhab Hanafi, kalau kemu tu kita pergi makan dah, pergi makan dah kemu. Dia beza situ je. Kalau dia makan dah kemu tu, nak pulangkan balik pun payah dah. Maka dia ambil kira hukum tadi, jual beli tadi selesai, tapi yang keadaan fasid, berdosa. Tapi kalau tidak makan lagi, kena pulang balik macam mazhab Syafi'i macam biasa. Sebenarnya ada banyak tajuk bab muamalah bila lajak pakar. Benda tak sah dah, lajak pakar, dia ada hukum ni. Contohnya juga kalau nikah sedar-sedar, lepas akad tu baru tahu tak sah. Rupanya adik-beradik tiri, contoh apa ni, ayahnya tak sebut rupanya dia ada adik-beradik tiri sebab sama bapa. Sebenarnya adik-beradik sama lah, tapi susuk dalam ni. So sudah jumpa kat universiti. Nah, jadi bila akad tu, bila selesai tu, bila dah itu, dia ada hukum dia yang khusus. Maknanya tak lah, dia panggil akad tadi kena putuskan balik fasad. Menurut fuqaha, tidak sah seolah-olah tidak wujud. Ini bermakna kedua-dua pihak perlu memulangkan semula barangan yang ditukar tangan dan mengembalikan semula barangan yang diambil. Sebab itu mereka perlu membuat kontrak baru yang disusun dengan syarat yang sah. Jika tidak, mereka dianggap berdosa dan layak menerima hukuman berat. Maksudnya dosa besar daripada Allah Azza wa Jalla. Pendapatan mereka adalah haram dan tidak bersih. Ni kesimpulan dia. Kalau teruskan juga jual beli riba. Di harta riba ni, jawab dia, untuk buat masjid tak boleh, untuk buat-buat benda mulia pun tak boleh. Tapi untuk harta awam boleh. Maksudnya untuk buat sekolah, untuk buat jambang kat belakang tu boleh. Harta riba ni. Jadi itu sahaja. Kita akan sambung pada muka 1300. Tajuk yang baru iaitu riba hutang. Riba hutang ni banyak contoh, banyak perkara yang berlaku. Termasuklah pinjaman-pinjaman yang ada sekarang. Sama ada pinjaman kenderaan, pinjaman perniagaan, pinjaman
Untuk melancong pun ada, package melancong dengan pinjaman pun ada, package umrah dengan pinjaman pun ada. Macam-macam produk-produk pinjaman ini. Nak modify kereta ada pinjaman juga. Kalau tak tahu rugi lah. Tak ingat tak ada BT tak boleh nak. Tak boleh nak. Apa ni, solat kereta motor rupanya ada. Ada macam-macam jenis pinjaman. Kalau tak boleh sekali pinjaman dengan alung. Bukan kat long, bukan balong, alung. Hak tu hak tak molek sekali lah. Hak lain-lain itu kita kena tengok kategori pinjaman tersebut. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.